Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Alang-alang sama juga Euro GDP. Kalau apa, kalau USD tadi lemah, ini dah mula pergerakan ke atas, 4 kita akan habis kat sini. Sini 4 kita. Dia dah naik ke atas. If you long from here, you continue long. GBP AUD, I'm looking at more downward move. Tapi sama juga kalau USD lemah. Kalau USD lemah, ini dah jatuh ke bawah. Ini jadi ini akan jadi 1, 2 dan kita mulakan wave 3. Yang sama juga dengan GBP NZD ke bawah. Kalau USD lemah. Kalau negatif US dollar dynamic, ada masa UJ sideways to higher. When? Negatif US dollar dynamic itu kalau negatif US dollar dynamic berlaku semasa saham naik. Saham naik. Ya, itu nota saya buang yang tu sebab saya tak nak orang confuse. Saham semasa saham naik, yen tak lemah. Yen lemah. So tu saya buang yang part tu sebab ramai orang confuse part tu. Letak dia sebagai US sebagai apa, UJ sideways. Negatif US dollar dynamic, UJ tu jatuh negatif US dollar dynamic. USD lemah. Itu je. Sebab tu saya tukarkan dia supaya orang tak ni. Anda kena tengok dia dalam sequence apa untuk saham. Tak nak orang confuse, saya buang dia. Okey. Jadi sekarang ni cerita dia US dollar. US dollar, Sing dollar ke mana? Anda tengok yang tu. Yap, UJ akan sideways ataupun kalau memang negatif US dollar dynamic, kita akan ada basically negatif US dollar dynamic, USD lemah, itu je. Jadi UJ apa US dollar ke bawah. US dollar ke bawah, itu je. Lepas tu ada tengok saham kat mana. Barulah kita masukkan yen, masukkan yang lain. Saham tak dapat nak naik kalau yen kuat. Okey? Boleh? Jadi ni cerita dia. Kita tengok kepada USD Sing dollar, what is it doing? Kalau USD Sing dollar ni break, then anda akan ada lain cerita. USD Sing dollar ni tak pernah break 1618. Ni benda yang kita tengok dahulu. Ni saya tak update chart ni. USD CAD anda sepatutnya dah trade kat atas. Bukan kat level semasa H4 kan. Fazil, trade di ekstrim. Jangan trade tengah-tengah dunia. Simple cerita. USD Sing dollar kat mana? USD CAD kat mana sekarang? Tengah-tengah dunia. Kenapa trade di tengah-tengah? Don't trade sini. Trade, maksud dia kalau nak trade, kalau dia buat ini, kalau dia naik atas ini, then sini anda short. Bukannya sini tempat short. Ini tengah-tengah. Never touch anything tengah-tengah macam ni. Never touch anything tengah-tengah sini. Sebab ini yang ramai retail trader suka buat. Dia masuk dekat sini, dia short. Ni penyakit. Dia short, dia punya stop loss sini. Sini stop loss dia. Sini, order yang sini adalah masih baru berbanding dengan belah sini. Kan? Jadi ada banyak tak order, price reverse,
Kalau price reverse atas ni, ada banyak tak order nak tahan dia? Tak banyak. Dia tak ada flash. Faham tak? Don't trade tengah-tengah macam ni. Anda akan dapati kalau dia nak langgar, dia langgar macam tak ada apa-apa. You trade bila ada fresh area. Fresh area adalah atas ni. Ataupun dia break macam ni. Dia break. Satu. Sebab yang sini, orang akan start letak order baru. Orang akan start letak order baru. Bila dia break out dan short interest dalam market. Barulah kita tengok kepada stop loss. Kalau yang macam ni, ini baru je dia ambil. Mana ada apa-apa sini. Don't trade that way. You will find it very difficult. Dan kita suka letak lekuk sini stop loss. Anda akan amat susah trade macam tu. Kalau dia dah buat H4 C kat sini, sepatutnya sini anda trade, bukannya kat sini. Sini tempat anda short, bukan sini. Kalau dekat H1, itu adalah evidensinya. Ini adalah tempat anda sell. Sini tempat anda short hari itu, bukan dekat sini. Oh, dah terlepas, tekan. Kalau anda buat yang itu, saya cakap betul. Saya jamin anda takkan berjaya dalam trading. Sebab tak ada disiplin. Itu je. Disiplin dia letak limit order dekat sini. Kalau ikut 3711, bukannya sini anda tengok 5 wave, tarik 3, tak. Kalau dia break sini, baru anda. Faham? Boleh? Faham Jangan trade jangan. Dia tak ada dia tak ada apa-apa. So tengah-tengah ni is still, kalau sekarang ni it is satu sideway market dan level ini dah hampir dah cecah 50%. Kalau dia nak naik, dia akan naik, boleh naik dari sini. Ingat stop loss kita 50% kan? Okay? Kalau dia nak naik, dia akan naik daripada level ni. Ni tempat dia. So this is zombie area, tak ada apa-apa. Dia boleh naik, dia boleh turun daripada level sekarang. Okay? Biar kita tunggu dia habis extreme level atas ni, ataupun dia continue dan kita tunggu 3 wave untuk short. Jangan trade tengah-tengah dunia. Okay. Itu sebabnya. Boleh? Okey. Gold, silver sama, euro AUD, euro GBP, GBP AUD, GBP NZD. Copper saya dah cerita, dollar pair, index dah cerita, yen pair dah cerita. Jadi anda tengok yang menarik untuk saya adalah USD Sing dollar. Pair rally ke atas, dollar lemah. Okey, kalau tak ada soalan, kita break dahulu as we approach dah masuk Wall Street Open and some tak not really positif kepada ni. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Farhana. MT4, MT5 boleh pakai? Boleh. Cumanya nak melukis dia. Kalau anda pernah try buat dia dekat MT4, MT5, oh leceh. Leceh. Kan? Boleh buat, boleh buat. Boleh buat. Tapi amat leceh. Saya tak lukis kat MT4 saya, MT5 saya kosong. Saya gunakan untuk entry je. Kalau boleh investing susah. Boleh pakai investing.com. Ni lebih mesra lah untuk nak buat dia. Boleh Fana? Sebabnya kalau pakai MT4 nak tarik dia, oh sakit, susah. Boleh? Okey. So balik kepada ni. So gambaran kita, okey. Balik kepada gambaran kita, masih sama. Tengok kepada USD Sing Dollar tadi. Okay. InsyaAllah dalam minggu depan ataupun minggu satu lagi, channel YouTube XM Malaysia. Kita punya channel YouTube. Anda dah start boleh follow channel YouTube XM Malaysia ni adalah kat sini. Kalau tengok YouTube saya, semua tengok perfume je. Anda boleh tengok kepada XM ni, XM punya channel dan subscribe dia. Saya ada buat few videos, Helmi pun ada buat few videos. InsyaAllah anda boleh ikut macam mana nak tengok asas kepada Elliott Wave, psikologi dagangan, the art of stop loss, Helmi dan lain-lain. Subscribe. Subscribe lah. Kalau tak subscribe tak apa. Oh, untuk ni. Yang ni saya subscribe. Kalau anda nak letak banyak-banyak macam ni, anda kena subscribe. Tapi kalau anda nak yang free, anda boleh gunakan investing.com. Investing.com pun sama. Anda boleh letak Euro USD. Okay, Euro USD. Anda boleh start lukis chart penuh dia. Buat dia macam ni. Ini anda search dia, apa anda nak letak. Lepas tu pergi kat streaming chart. Jadi YouTuber juga. Okey, ni adalah chart dia. Anda start lukis daripada weekly. Anda buatlah. Properties, buat benda-benda ni. Saya tak gunakan dan buat macam ni. Price line, time zone tukar kepada Malaysia. Senang kita nak tengok. Hong Kong, Singapore. Okey, ni je set up saya untuk ni. Jadi anda boleh start lukis lah. Start lukis daripada yang besar. Jangan tunjuk event. Jangan tunjuk event dia. Mana event? Remove all indicators, hide marks. Okey. Dan anda bolehlah melukis chart dia. Start lukis chart dia. Okey, dan kalau anda tengok ini sebagai satu correction ataupun ini sebagai satu ni, saya lihat ini sebagai satu correction. Sebagai satu correction. Dan kita jangkakan ini dah mula ke atas. Delay tak kisah. Ini chart live. Anda tengok dekat chart sekarang ni, Euro USD dekat XM 11783. Sama. 83. Sama. Tak, delay pun kita entry dekat MT4. Ini cuma untuk kita marking. Saya letak limit orders. Saya tak peduli dia delay ke tak. Tak ada dalam kamus saya tak ada perkataan delay sebabnya saya guna limit order. Belajar untuk guna benda tu. Anda tak tenung chart. Boleh masak, boleh main dengan anak, boleh bekerja, boleh buat benda semua.
Anda tak payah tenung satu-satu, tunggu nak entry sini ataupun nak letak sini nanti aku cut loss. Letaklah stop loss. Jangan berhenti buat benda tu. Berhenti buat benda tu. Kerja kita semua tergendala kalau anda tengah float. Betul tak? Tengok perfume minyak kan. Lagi bagus. Saya satu hari tengok YouTube. Tengok apa saya tengok satu hari? Tengok perfume je. Tengok ni, kereta perfume. Kereta perfume. Ni siapa ni? Ni Urban Forex. Tengok yang tu. Tak ada saya pergi tengok chart satu-satu, letak stop loss, letak entry, letak ni, lepas tu percaya pada teknik kita je. Kita tak ada pergi nak tenung chart buat apa kan. Kalau dia nak jatuh, dia jatuh juga. Liverpool kena tengok. Siapa tak tengok Liverpool tak lengkap hidup dia. Okay? Boleh? So, USD Singapore dollar tadi ya. Kalau ada soalan lain, kita masuk ke topik kita. Betul. Tim terhebat seorang semester. Kita masuk ke topik kita iaitu mengenai psikologi dagangan. Okay. Kita skip sikit. This is apa yang anda buat apabila anda trade harian. Ni saya rasa tak perlu. Kalau anda nak ambil screenshot, anda ambil screenshot sekarang. Ambil screenshot sekarang. Dah? Okey. Buat benda ni. Untuk nak ada psikologi dagangan yang sihat, anda boleh refer nota. But saya ceritakan apa saya buat lah. Apa saya buat. Yang pertama, seperti saya duk ceritakan, determine you. Settle ataupun prepare. Serve. Prepare diri anda. Anda bukan nak trade, anda nak berniaga. Buang mentally self preparation. Daripada sudut, ketahui modal yang anda pakai. Modal, buat belanjawan anda. Aku nak berniaga forex ni. Aku ada berapa modal kan? Buat benda tu. Buat belanjawan anda. Saya tak nak ulang. Kita dah cerita banyak kali benda tu. Yang kedua, determine masa anda. Daripada sini, then you know apa yang sesuai kepada anda kan. Kalau anda jenis memang tenung je cat satu hari, anda kena jadi seorang trader yang bagus tau. Kalau anda tahu anda bukan trader yang bagus, jangan tenung satu hari dah, cukup. Simple je. Dia simple. Kalau anda tahu anda bukan trader yang bagus, bukannya tak tahu trade. Kebanyakan anda tengok balik apa yang mistake anda kata, tak ada stop loss, lot size, entah apa-apa letak, pergi layer, macam tak ada nak trade lagi dah. Ini je, pension dah letak satu entry. Itu semua mistake biasa. Betul tak? Betul tak? Ya? Nak kaya cepat jangan trade. Saya bagi tahu betul, jangan trade. Ya? Jangan trade. Kayak adalah bukan ni. Jangan trade. Kalau nak kaya cepat. Ya? Ada orang yang potensi 6 jam. Itu boleh kaya kot. Ya? Yang ni tak ada. Kalau nak betul-betul trade, tak ada cerita kaya. Nah, dia cerita kita berniaga. Dan dia adalah satu long term. Ya? Kau pun tewas. Dia penyokong MU, saya dengar. Tim pingpong. Okay? So, modal dan juga masa. Anda prepare diri anda dari sudut ni. Nombor 2, dan anda ketahui sistem yang anda pakai. Okay? Ketahui sistem. Anda tahu dia punya prestasi, berapa banyak entry sebulan. Kalau masih tak tahulah sistem yang anda pakai, jangan letak duit dahulu. Apa bezanya berjudi? Kan? Kalau tahu satu entry berapa average boleh dapat. Tengok market tak ada. Saya nak tahu teknik tu, satu entry sekarang ni prestasi dia apa. Itu yang kita kena tahu. Ketahui your system. Kenali your system. Apa juga teknik yang anda ada sekarang,
dan anda faham dia, tuliskan the SOP. Tuliskan dia. Tuliskan satu-satu apa anda buat. Apa SOP anda untuk buy? Apa SOP anda untuk sell? Boleh tuliskan. Kalau anda tak dapat nak tulis dua ni, sekali lagi, jangan trade. Jangan orang buat kat broker kan dia kata jangan trade. Saya kalau SKM tak setuju, saya tak ada KSM. Saya tetap akan katakan yang faham. Anda tuliskan SOP anda, buy macam mana, sell macam mana. Dan apa, keep record of your system. Keep record dia. Okay, buat dia punya expectancy table. Expectancy table. Buat expectancy table dia. Ketahui apa pulangan dia average sebulan, satu entry berapa. Berapa kali dia entry. Berapa kali dia bagi set up entry yang kita boleh trade. Kalau main tekan dia, jangan trade. Jangan trade. Itu nasib. Kalau trade pun jadi untung, dan kalau anda tahu dia nasib, kan? Kalau boleh, kalau ada withdraw, tolong sedekahkan. Faham? Yang Islam ni faham maksud saya? Okay, kena letak agama sikit baru dengar. Kalau tak agama susah orang nak dengar kan. Okay, harap terasa. Bagus. Masa ni nak terasa. Jangan nanti dah kena kat market baru terasa. Okay, boleh? Ketahui sistem anda sendiri. This one yang penting dahulu. This side yang penting dahulu. Anda cuma ikut teknik anda selagi dia memberikan apa yang anda nak. Itu je. Jangan sebab satu entry nak kaya tu. Anda tengok balik, itulah masalahnya. Itu cerita biasa. Kenapa lah? Lepas tu entry lain lagi untuk cover loss. Apa benda lah recovery? Tak ada cerita recovery. Itu semua mengarut. Saya bagi tahu betul. The moment tak payah. Itu semua cerita emosi. Kita tahu yang bunuh kita emosi. Okey. Bagaimana anda nak ada satu psikologi dagangan yang sihat? What should we do? Kalau ada kamera kan bagus waktu ni. Okay. How to maintain a healthy psychology? How to maintain a healthy psychology in trading? Okay. How to maintain that? Kaedah yang paling mudah. Nombor 1, buat video log. Kalau saya suruh orang buat journal, memang orang tak buat. Buat video log anda, gunakan your mobile phone. Buat short video tiap-tiap hari. Buat short video, your mobile phone. Okay. Buat daily, satu hari, buat 2 minit. 2 minit ataupun kurang. Okey, apa kandungan dalam video ni? Janganlah cerita. Anda boleh stream kepada anda punya FB sendiri dan letakkan only you. Ada seorang je nampak. Nak pun punya memory besar sangat, ataupun anda save dekat Telegram contohnya. Itu pun makan memory sebenarnya. Tapi kalau anda nak ni, anda boleh buat stream kepada Facebook. Tahu? Stream kepada Facebook, only you. See only you. Faham tak? Jadi kita seorang je nampak. Faham? Jadi kalau nak lah, kalau ada masalah memory phone, betul. Jurgen Klopp dia nampak. Shaqiri kena COVID-19. Okey. Dalam daily video ni, Jangan share kat orang rumah, kena gelak. Okey, apa yang anda buat dalam ni? First, remind yourself why you trade. Remind yourself kepada objektif. Your objektif sini tadi. Anda kena ada objektif.
Anda trade sebab apa? Sebab aku nak anak aku berjaya, sekolah, duit ada. Remind yourself those things. Ini boleh jadi diary anda tau. Trading is a lifestyle. Trading is not benda yang, it's not a hobby tau. Anda dapati trading ni hobi kalau anda ketagih. Itu hobi. Kalau tak ada entry menggeletar, itu hobi. Itu ketagih. Faham? Itu orang ketagih. Itu orang ketagih tak jauh daripada judi. Sebab itu saya bila orang cakap hari ni tak ada entry lagi, apa nak entry? Saya akan first kata, dah, jangan trade. Sebab saya tak nak bantu orang berjudi. Sebab tu saya suka tengok kalau kat Facebook, kita sedekahkan Fatihah je lah. Itu je. Faham? Harap terasa. Kalau anda pernah buat benda tu, biar terasa sekarang. Dan sedarlah anda tengah buat benda salah. Itu je. Okay? Remind yourself why you trade. Your objective. Okay? Ayat sama setiap hari. Objective. Okay? Remind yourself your trading object, your kenapa anda buat yang anda buat. Okay? 2 minit jangan pergi cerita objektifnya. Lain daripada tu, anda pergi ceritakan apa position ataupun market yang anda trade sebelum. Semalam aku nampak, anda cerita diri sendiri lah. Market ataupun trade before. Yang anda ada sebelum, previous. Buat lebih previous. Ini adalah untuk menjaga sanity kita tau, untuk jaga kita punya kewarasan tau. These are all the element yang saya cuba kongsikan kepada anda, market ataupun trade previous dan what you are looking at now, market now. Apa opportunity, apa yang anda nak trade, apa trading plan anda, market now. Jadi sebelum tu anda dah buat analisa anda semua tau. Benda ni. Buat dia di sebelah pagi. Sebelah pagi. Jadi kalau anda cuma dapat nak tengok chart balik bila anda balik kerja malam nanti, anda cuma refer video ni. Faham? Jadi malam nanti kalau anda balik kerja baru nak trade kan, masalahnya apa yang dimaksudkan dengan baru nak trade tu, buka chart cari entry ke? Itu bukan cara dia. Anda sepatutnya what you do is ni, you start your day early. Ini dia. Bila kita bangun tidur awal, otak masih cergas kan, start your day early. Masa ni anda buka chart, anda analisa. Faham tak? Ni yang anda buat, anda analisa. Lepas tu lepas tu anda tengok Bloomberg ke, tengok apa analisa ke kan. Tahu apa jadi dalam dunia. Anda boleh pergi kat XM tengok kita punya podcast contohnya. Podcast dekat XM. Kita ada podcast kita kat XM. Anda tengok apa cerita market, anda pergi dekat Twitter dan whatever lah anda baca. Lepas tu dengan kalender ekonomi, lepas tu update chart anda. Kat mana yang anda tengok tengah ada high ke apa ke, ni chart. Buat benda ni. Lepas tu anda buat anda punya notification. Sebelum langkah ni tadi, notification. Dan manage. Ini dia yang anda buat. Okay. Lepas tu anda buat video log anda. Kongsikan jurnal anda kepada anda sendiri. Lepas anda buat benda-benda ni video log. Faham? Anda nak berjaya, anda kena ada rekod. Buat rekod anda sendiri. Bukan nak tunjuk orang, untuk diri sendiri. Untuk diri anda sendiri. Buat benda tu. Okay? 2 minit sehari. Cakap cerita-cerita benda ni. 2 minit je. Untuk diri sendiri. Apa nak malu kan? Ada orang malu. Kenapa nak malu? Untuk anda sendiri pun malu. Okay, video log. Faham? Okay. Lepas tu, anda letakkan alert. Gunakan notification alert.
Anda boleh guna dekat MT4, anda boleh gunakan dekat kita ada video kita yang saya dalam YouTube nanti saya pernah kongsikan dalam webinar sebelum ni bagaimana anda create alert dekat MT4 kan. Tahu kan? Dekat daripada MT4 pergi dekat phone anda. Okey. Jadi tak payahlah kita duduk merenung cat. Kita nak buat apa merenung cat kan? Jadi kalau price sampai sini, oh betul lah aku dah tunggu limit order kat bawah. Pasang limit order. Jadi tak adalah kita tengok candle. Percayalah, candle tu akan panggil. Marilah, masuklah kan. Candle tu panggil. Kalau kita duduk tengok kan, masuklah. Kau tunggu apa kan? Ni besar ni, nak buat besar ni. Dia panggil. Kita tak nak entry pun kalau kita menghadap. Saya pun kalau saya duduk menghadap, oi, tergoda, faham? Dia panggil. Ya, trader dia boleh duduk depan chart kan. Dia tak buat apa, dia tengok dia chart tu. Dia conteng kan. 3 jam kemudian kan, 3 jam kemudian baru dia sedar dia tak makan lagi ataupun tak mandi lagi. Trader dapat buat benda tu. Betul tak apa saya kata ni? Dia duduk depan chart, dia tengok kalau tak ada entry lah. Kalau dia ada entry, kalau dia tengah float, dia tak kacau sangat. Kalau dia tengah profit pun dia tak kacau sangat. Dia tengok je kan. Tapi kalau dia belum ada entry, dia boleh duduk depan chart, dia pergi lukis apa benda dekat chart tu, 3 jam kemudian dia baru sedar. Hari ni hari Ahad rupanya. Cakaplah chart tak jalan 3 jam. 3 jam kemudian baru sedar hari ni Ahad, chart aku tak jalan. Ingat kena scam. Ingat ada internet. Trader je dapat buat benda tu. Pernah buat? Saya pernah buat. Duduk lukis. Ada entry nak letak limit order kan. Tekan letak limit order. Kenapa tak dapat ambil? Aduh. Mana je nak jalan kan? Nak letak limit order tu kan. Tekan entry tak masuk. Nak entry mana? Ambil Ahad. Kecuali ada Bitcoin dan lain-lain. Okey. Buat benda-benda ni. Buat vlog dan simpan rekod. Simpan rekod. Nombor dua, keep anda punya expectancy table. Supaya anda expectancy table untuk 3 teknik. Untuk 3 teknik. Anda trade dekat satu teknik, anda ada 2 teknik lagi yang anda tradekan juga dalam demo. Mana-mana ni A, B atau C yang akan memberikan anda R multiple. R multiple ni anda kena faham, bukan hanya lihat kepada expectancy. Expectancy tu satu trade dapat berapa. Tapi kalau teknik A ni sebulan cuma 10 entry, katalah dia memberikan 0.5 dan 10 entry. Kan? Ini memberikan 15 entry tapi dia 0.4. Ini pula 10. Okay. Ini pula 20 entry tapi dia punya result 0.35. Mana lagi cantik? Ini lagi cantik. Kalau anda dapat trade satu hari sekali, contoh sebulan, tu dia. Tapi kalau dia turun rendah daripada ini cantik. Jadi anda pakai benda yang buat duit, itu je. Dia tak adalah anda kata teknik ni cikgu ni tak pandai, tukar teknik. Tak, ada semua teknik ni bagus. Seriously. Semua teknik bagus sebab dia kepada market type, kepada masa tu bagaimana dia membaca market. Jadi ada masanya sistem tu tak cantik. Ada sistem 3711 pada waktu market sideways dia tak cantik. Kita ada market sideways kan sejak bulan 8. Tengok performance, tak cantik. Sejak bulan 8 kita ada market sideways kan. Kita punya tracking tu bulan 8. Habis. Tak cantik. Sama ada DBE, SL ataupun TP yang sikit. Sebabnya market belum trending. Itu je. Dia cantik waktu market trending. Kita tunggulah. Kita trade. Masuk tetap sama. Tapi dia tak tahu bila dia nak trade. Bila kita tunggu masa. Itu je. Simpan benda ni. Pakai benda yang memberikan anda R multiples yang paling tinggi. Potensi income berbanding dengan risiko yang diambil
dan yang paling tinggi. Sambil tu anda ikut satu position sizing model. Position sizing model ni bagi tahu anda berapa dolar nak trade per entry. Bilanya anda nak mula naikkan lot sizing, berapa dolar. Anda kena ada perancangan yang ini. Kalau tak ada, main trade 10 kali, 8 kali kena BE. Satu TP besar, satu lagi tak ada account. Itu yang selalu jadi. itu buang masa lah. Saya cakap betul, itu buang masa. Penat je kan. Sekali entah apa jadi habis semua. Ikut satu position sizing model. Nak buat duit, ini rahsia dia. Position sizing model. Kalau tak ada lagi, pakai exactly yang apa saya kongsikan dalam ni. Dalam ni ada rahsia. Position sizing model. Tak ada. Dalam nota lain ada. Ikut satu position sizing model. Kerja anda sebagai seorang trader, ini dia kerja anda. Sentiasa memahami. Continuous learning ni bukan hanya belajar pasal market tau. Bukan hanya belajar pasal market. Anda sentiasa belajar pasal apa tau. Kita belajar pasal diri kita. Kita ni penyabar ke? Kalau anda jenis tak sabar, macam mana? Kalau anda jenis penyabar, macam mana pula? Jadi anda kena faham teknik tu sesuai tak kepada anda. Kalau anda jenis sabar, mungkin anda kena dengan swing. Kalau anda tak rasa the urge untuk nak masuk tak sabar, anda tak dapat tunggu swing. Jadi anda kena layankan diri anda kepada market. Anda tak dapat nak pastikan market kena kepada anda. Anda yang kena sesuaikan, dan bagaimana anda approach diri anda bergantung kepada cara anda. Sebab itu dia tak ada satu yang betul. Swing betul ke? Scalp betul ke? News trading betul ke? Semua betul. Kitanya mana yang sesuai. Adapt dan improve. Sebabnya market tu sentiasa bertukar. Adaptif. Itu dia. Dan approach market menggunakan satu sistem. Dengan memahami apa objektif anda, keadaan semasa. Apa hujung yang anda nak. Identify dia. Apa kaedah anda, approach dan juga cara anda untuk capai yang anda nak ni. Goal anda. Apa yang anda buat. Apa yang anda ada. Apa yang anda ada untuk mencapai desired state. Apa yang anda nak. 5 tahun lagi aku nak ada income macam ni. 5 tahun lagi aku nak kedudukan kewangan aku macam ni. Jangan fikir besok kalau satu hari trade boleh dapat berapa persen. Modal banyak ni. Itu soalan. Itu bukan soalan seorang trader. Soalan seorang retail trader adalah benda ni. Hujung nanti ke mana aku? Retail investor. Itu yang pertama. Anda kena buat yang itu. You need to remind yourself. Satu video log tadi. Faham? Okay. When we talk about system thinking, berfikir dengan menggunakan satu sistem, you need to be disciplined. This is everything. You need to be systematic. Buat yang sama. Multi perspektif. Jangan cuma tengok satu je, tak. Anda kena faham apa kaitan dalam market. Adaptif. Kalau anda dapati sistem anda tak sesuai pada waktu ni. Sebab tu saya katakan tadi, at least dalam arsenal anda, bukan tim arsenal, you have 2 more yang anda trade. Tapi dalam demo. Yes, ramai orang tak suka dengan benda ni. Saya tahu. Tapi ini yang penting. Sebenarnya. Ini yang penting. Tak ada, orang tak suka dengar. Orang suka dengar nak entry mana kan. Tapi itu dia. Tolong percaya. That's it. Learning. You always learn about you, about the market, about your system. You will always know. Lagi lama anda pakai satu teknik, lagi banyak yang anda nampak. Oh, ini rupanya. You are trading that only. Percaya kepada. Masalahnya orang kita ni 2-3 kena stop loss. Ini mengarut.
habis akaun aku. Berapa kali trade? 2 entry. 2 entry boleh habis akaun. Itu bukannya trading. Itu bukan trading. Itu tikam-tikam. Wukong. Faham? Self-organizing. You need to be that. Iaitu kepada disiplin balik tadi. Berjadual. Mulakan dari hari dagangan anda awal. Jangan penat-penat balik kerja baru nak tengok chart. Nak buat apa? Otak kita dah lah office tadi ada kurier hilang kan, dokumen tender tak ke mana pergi kan. Balik kita tengah kecamuk lagi, balik tengok UJ float. Alamak. Aduh. KPI tak capai kan, besok nak bos nak jumpa. Macam tu kan. Kita balik lepas tu nak trade. Benda-benda macam ni lah kan. So, jangan. Anda buat analisa anda sebelum anda pergi kerja tu, pagi tu kan. Itu masa dia sebelum budak-budak bangun pukul 4, pukul 5 pagi. Tak ada masa awal sikit bangun kan. Lepas subuh, tengok orang kan. Boleh makan nasi lemak, cinta manis, apa nama ni? Awal-awal pagi kan. Okey. Sedia untuk berubah. Ini daripada sudut anda punya belief. Daripada belief anda. And satu yang saya nak sebut, to feel good, untuk anda rasa dia macam ni. Antara benda yang boleh membantu kita punya minda ni adalah anda rasa bagus dengan diri anda. Maksudnya bersih, belum gosok gigi. Tutup tengok cat. Lukis, habis kan. Dia punya masam tu tak tahulah. Kan? Mandi dulu, apa dulu. Tu tempat kita cari rezeki. Buat macam kerja lah kan. Faham? Terutamanya yang full time ni. Dia bangun, lepas tu dia dah lukis-lukis kat phone dia, lepas tu entry. Petang nanti dia tanya, kenapalah aku buy kat atas tadi? Pernah jadi. Tu selalu jadi kalau anda trade dekat katil. Faham? Tak ada plan, tak ada buka chart macam ni, boleh ni tetap. Itu masalah. Okay? Plan. These are all about your external. You feel good inside, you feel good. You feel good, look good outside, you feel good inside. Itu yang anda nak. Boleh? Kita hormatlah kepada bidang kita ni kan. Okay? A way of thinking, acting. Kita ikut satu SOP yang sama. Okay? Ketahui apa yang berlaku dalam market. Ketahui. Saya gunakan satu model untuk nak fahamkan market. Iaitu saya menggunakan market dynamic. Saya menggunakan kaedah semua yang saya ceritakan melihat kepada market sebagai satu entiti. Sebabnya dekat chart dia bergerak sama. Kalau dia tak bergerak sama, something wrong. USD Singapore dollar break out ke bawah, dollar pair. Nampak? Dollar pair start naik, yen pair. Okey? Tengok UJ ke mana. Kalau UJ jatuh, yen pair sideways. Tengok saham. Itu je. Semuanya berkaitan. Security berkaitan di antara instrumen, price level, price momentum ataupun structure. Semuanya berkaitan. Everything ada mempengaruhi satu sama lain. Sebab kita trade dua currency. Ingat itu. Okay? Inilah konsep market dynamic yang saya bawa. Okay, so what you do is always daily. Your trade plan, direction, bagi tahu dalam video anda. Ikut satu position sizing model dan simpan your expectancy table. Semua ni dah ada. Saya duk kongsikan cerita. Ni
Govern dah dengar benda ni berapa tahun dah Govern? Berapa tahun dah Govern dengar? Benda sama. Cumanya, now I put you into the charts. Nampak dekat chart. Kan? Govern dah dengar 4 tahun rasanya. 4 years. 2. Nazir dulu. No, more than that Govern. I don't think 2 years. More than 2 years. Kan mana? Cerita dia is apa yang saya nak bawa kepada anda adalah the mindset. The mindset tu. The mindset. That's most important. Mindset. Anda bagus macam mana pun, kalau anda, sebenarnya kita manusia, ada emosi. Dia benda-benda ni lah. Trading dengan emotion, masalahnya, it cannot go together. But the thing is, how benda ni semua, if you don't have emotion, you are not human. 4 tahun dah kan, Donald. I hope it changes you. Okay? Kalau kita tak ada emosi, kita bukan manusia. And when it comes to trading money, wow. Because it is innate. Memang dalam kita. The fight or flight response. Fear of failure. Fear of risk. Bila nak SL, fear of failure. Tahan. Bila tengah profit, ada kang dia reverse jauh ni. Fear of risk. Okay? Kita ikut SOP. Buat dia. Ikut SOP. Ikut sistem anda. Itu je. Boleh cut tak? Saya tak tahu. Ada orang tanya kan, bang, ini saya the whole bawah ni dah naik dah bang. Boleh cut tak? I don't know. Teknik anda kata cut ke tak? Kalau teknik anda kata cut, dia reverse anda cut. Kalau teknik anda kata biar. I don't know. Dia jatuh lagi. Tak tahu. Sebab you are trading your teknik. Itu saya tak akan jawab kalau orang tanya dia jatuh lagi ke tak. Itu je. That's the normal problem. Itu yang susah nak buang kan. Okey, so itu saya takkan jawab kalau orang tanya soalan-soalan yang saya tak tahu teknik dia apa. Okey. Untuk gain control balik benda ni, fahamkan diri kita tadilah. One of these day, kalau anda free kan, duduk, tengok balik semua video kalau anda dah start buat benda ni lah. Hopefully you guys are doing it. Your video ni, tengok balik semua. Tengok balik. Dan tengok apa yang anda rasa. Anda ingat balik dalam seminggu, tengok 5 hari punya video, hari Sabtu tengok balik, lepas tu tuliskan ataupun anda buat satu video panjang. Kali ini 5 minit. Gabungkan yang 5 minit yang 2 minit tadi, lepas tu delete yang 2 minit. Buat seminggu sekali. Setahun 50 video. Ada entry ke tak ada entry, anda buat yang sama. Trading is a lifestyle. Saya travelling ke, saya tak travelling ke, saya punya jadual, kalau anda nak tahu, jadual saya hari-hari sama. Seriously. Jadual saya sama. Anda tanya bini saya, jadual saya sama. Kalau ada yang saya buat lain sikit, saya pun rasa tak selesa. Hari-hari jadual saya sama. Mandi time sama, makan time sama. Sebab tu kalau nak makan awal, bini tanya, makan awal lagi seseorang, dia akan remind 3-5 kali. Kalau nak tahu. Boleh PM dia, tanya. Saya buat sama je. Lebih kurang. Macam tahu je. Benda sama. Saya buat benda sama. Benda sama. Sebab itu kalau ada yang bertukar sikit kan, orang kena bagi tahu saya awal. Saya ni susah sikit kalau nak ubah jadual. Sebab saya rutin. Saya adalah seorang yang amat rutin. Senang. Kita, kalau anda dengar webinar pun, saya ulang benda sama. Pasal tak? Tapi ada yang ikut lagi, saya pun tak tahu. Kan orang? 4 tahun. Tapi cerita dia sama. Saya cerita yang sama je. Okay. Because saya follow benda decision point yang sama. Dalam analisa saya, everything is the same. It's the same. Of course, I try to improve myself every day. Self reminder. Apa objektif saya? What can I improve? Bukan tukar teknik. You improve you. Jangan jadi orang lain. Itu selalu saya pesan. Ada orang tanya, okay, saya nak jadi macam Zul. Tak. You be the better version of you.
Anda cari kekuatan anda cari kelemahan anda, don't work on kelemahan dulu. Work on your kekuatan. Then bila anda in the position of strength, then you tackle your weakness. Itu dia. Yes, Ronan. Sebab apa saya cerita pasal fundamental? Saya nak anda faham macam mana market. Then now we are going for more technical. Now I'm showing you macam mana fundamental tadi terjadi dalam technical. Kan, Ronan? And then you see it on the chart. Then kita cari macam mana nak enter. When anda faham yang fundamental, simple dia benda dia kan. Itu dia. Okay. So to develop yourself, self-development plan, okay, identify apa problem anda, apa issues anda dalam trading. Ni masalah biasalah, takut terlepas entry, gunakan alert. Pasanglah alert. Lot sizing tak ada. Main satu lot 1000, depo 1000, satu entry 0.1. Mana ada cara tu? Berapa dolar? Lepas tu trade disiplin. Ada work on your exit and exit strategies. Yes. Buat one tap test tu. Ronald is talking about one tap test kan. Tap trader. Tap trader test. Mana tap trader test? Okay. Buat test ni. Buat test ni. Ini rasa kena tampar tau buat dia. Yes, buat yang ni. Kita buat dia kan, kita rasa kena tampar. First time anda buat, anda akan rasa, oi, gila dia ni. Kan, then work on it. Jangan buat dia hari-hari. Anda jadi tipu diri sendiri. Buat dia sebulan sekali lah. Sebulan sekali dan dia duit. Buat bulan ni, bulan depan buat sekali lagi. Ni dia punya ni. Ada dalam nota sebenarnya. Buat ini. Buat tooling dia. Buat ini. You will see how rasa kena tampar. Seriously. Anda memang rasa kena tampar. Ui, dia ni. Buat tu. Jangan sebulan sekali. Saya masih buat tu. Sebulan sekali saya buat. Yes, exactly Rashid. Dia result dia akan tahu, dia tak kisah anda pilih trader mana. So kita nak tukar diri kita payah. Okay? Dia akan bagikan apa kekuatan kita dan kelemahan kita. Work on kekuatan yang kita ada. Improvekan dia. Listkan dia. Okay, aku tahu apa kuat aku. Okay, apa lemah aku. Lepas tu then you slowly work on your kelemahan. Yes. Then you work on your bila kita tahu itu kelemahan, then kita work on it. Tapi you work on your strength dahulu. Itu yang first. So kita sedar apa yang kelemahan kita. Okay. Perubahan terbaik bukan daripada sudut teknik, bukan daripada sudut anda analisa market. Perubahan terbaik adalah daripada asas dalam diri kita. Work on your mental preparation. Clear conscience. Sebab itu buat video tadi. Bila anda tengok chart kan, jangan terus nak tengok entry awal pagi. Buat analisa anda, lepas tu anda buat video log dan anda boleh berfikir tau. Barulah anda letak limit order. Ini tak nampak chart sambil analisa sambil letak entry. Sambil analisa sambil letak entry. Setiap analisa tak membuahkan entry. Itu tak membuahkan entry. Tunggu market buat dan tunjuk arah dia, tunggu retracement, trade market trending. Itu dia. Fahamkan apa elemen-elemen pasaran, bagaimana anda monitor market. Sekarang ni zaman ni senang. Telegram ada, apa semua ada. Dulu saya berjalan, saya ingat lagi bawa laptop dengan dongle. Ingat lagi benda tu. Saya ingat lagi benda tu. Bawa laptop dengan dongle. Ingat tahu siapa tahu zaman dongle, siapa dalam ni masih ada merasa zaman tu. Zaman ni semua wifi. Kalau tak ada wifi pun phone dapat kita. Zaman dulu, yang hitam dengan putih yang Celcom tu kan. Lepas tu ada DG. Okay? Work on your strategy. Kalau anda dah ada teknik,
Yes dongle. Itu dah kemudian kan. Zaman saya dulu, berapa speed dia? 9.6, 14.2, saya pun tak ingat. Tu speed dahulu. Tuliskan anda punya cara trading. Tuliskan teknik anda. Jangan letak je dalam otak. Saya tulis nanti orang tiru. Ya, jaring kan dia. Ini simpan lah untuk anda. Buat untuk anda. Teknik anda kononnya. Oh, ni rahsia dalam rahsia. Buatlah. Anda nak buat apa pun. Okay? These are the steps. These are the thing that you need to do. Start your trading day early. Make sure anda ada yang semua ni dah buat. Hari-hari buat awal. Buat step yang sama je. Saya, kalau anda duduk dengan saya, anda akan boring. Seriously. Kalau dia buat sama je. Tak berubah-ubah. Dia sama je. Nak tahu saya ni. Okay? Dia obses dia, kalau dia obses perfume je cerita dia. Siang malam perfume. Macam tu lah. Ajak pergi mancing. Dia gila mancing. Oh, tak tahu Syed. Ada lagi Shimano. Dia tak main tali bawah 50. Ada lagi tak main tali bawah 50 pound. Jangan lupa saya ada kucing. Okey. Sekejap Oh. Saya nak kongsikan kepada anda nota ni. Buatlah benda-benda ni. Tak dapat pula ni. Letak dia besar sangat. Okey, sekejap Saya kongsikan kepada nota-nota ni. Ini kesimpulan daripada nota dalam yang dalam tu. Dan nota banyak. Okay, tapi ini bahasa kampung lah. Kita guna bahasa hari-hari. Okay. Trading. Psychology. Okay, saya kongsikan dalam ni. Trading psychology. Mana dia? Trading psychology note. Gunakan. Saya bagi tahu betul. Saya kalau boleh saya nak dengar apa yang saya cakap sekarang ni tau. Dan start balik daripada ni. Bagi yang baru trade, ambil, tolong. Bukan saya kata saya bagus, tak. Saya tak kata saya bagus. Tapi I hope saya mendengar benda ni sebelum 2011. Sebelum 2011 tu saya punya kerugian dalam trading. Ya Allah. Teruk. Kau nak tahu. Buka forex terus hilang 50,000. Tu 50,000 US dollar. Penat kerja berapa tahun duit VSS habis. Buat dia. Jadi perubahan terbaik dia start daripada diri anda, kenali market dan strategi yang anda guna pakai. Buat benda-benda ni. Okey. Ni yang saya cerita buat sebelah pagi. Jangan percaya yang pelik-pelik tu Minyong. I know your area, dahsyat. Mulakan hari anda sebelah pagi. Ni saya dah yang dalam nota tadi, ni benda-benda yang saya buat. Satu. Satu-satu apa yang saya buat hari-hari. Boleh? Okey. Okey. Invest dalam satu sistem, gagalkan sistem anda. Trading tak exciting tau, dia boring. Kalau kita buat benda sama je. Faham? Dia tak ada cerita best ni nak naik hari ni berdebar-debar tunggu FOMC. Ada bukannya tahun ni je FOMC 8 kali. Berapa kali? 8 kali. 8 kali setahun. Yang nak berdebar-debar 8 kali setahun tu buat apa? Last question, sila. Indeks jatuh, currency tak jatuh. Itu situasi profit taking. Indeks jatuh, currency tak jatuh. Currency apa tak jatuh? Dia macam ni.
Tak semestinya. FTSE jatuh, tak ada. Itu tak ada kena-mengena. GBP je, itu tak. Kita tak dapat ambil correlation macam tu. Contohnya, ni mengenai FTSE dan GJ kan. GJ kita panggil dragon. Bahasa dia adalah dragon. Kalau nak tahu bahasa dia. Okay. This is FTSE. Try tengok. Ini adalah FTSE. Dan ini adalah GJ. Okay. Kita tak dapat ambil dia punya correlation one by one. Tapi there is a correlation. There is a correlation because of okay, ni FTSE, low dia adalah low sini. Okay. Tapi we cannot, jangan guna dia, oh satu candle jatuh, tak. What you do is, kalau anda dapati dia punya ni ada correlation. Ada correlation, 1, 2, 3. Ini 3 ke atas kan. Dan kita dapati low kat sini adalah low ini. Okay. Ini high ini kan. Siapa ya? Ada ni kat situ. Ada ni. Okay. Ini low ini kan. Ini kan. Ini low sini. Saya tak dapat letakkan semua tempat ada benda-benda. Okay. Ini satu. Nampak tak high sini kan. Okay. Lepas tu dia buat low. Ini low sini. Low sini. Ini low dia. Okay. Dan lepas tu dia jatuh lagi. Nampak? So ini move dalam dia panggil sebagai second degree. Second degree correlation. Anda tengok setiap lekuk dia adalah sama. Tapi sekarang ni arah dia tak sama. Tapi sebenarnya UKX ni ataupun FTSE ni dia tak ada kaitan pun dengan GJ. Tak. Tak. Tak ada. Chart dia tak sama. Chart dia langsung tak sama. Ni kita tengok daily. Tak sama. Tak sama. Chart dia tak sama. There could be, to, kalau anda lihat kepada besar, if you look at weekly, yes. Some type of correlation. But how can we say correlation nak pilih time frame? Tak ada. Ni tak ada. Nak FTSE ataupun GU. GU dengan GJ of course. GU dengan GJ. Dia ada kaitan. GU dengan GJ. FTSE tak. FTSE tak. Ni ada kaitan. Nampak? Dia ada kaitan. Tengok. Ni ada kaitan. Okay. Ni ada kaitan. Okay. FTSE tak. Kalau anda nak tengok FTSE kepada GU, anda tengok kepada FTSE 250. Bukannya FTSE ni. FTSE 250 ada apa? UK. Yang kita tengok kat sini lah. Itu mungkin ada kaitan. FTSE 250 ni. Yang ini. Ini mungkin ada kaitan. FTSE 250 ni. Ini ada kaitan, tapi lower time frame. Dia bukan di higher time frame. Sebab FTSE 100 is not GBP. FTSE 250, bukannya FTSE ni. Ini mungkin ada kaitan. If you look at 1 hour, dan kita tengok kepada ni. Kita comparekan dia dengan ni. Okey, ni adalah FTSE, ini adalah GBP US dollar. GBP USD. To some extent. Ni tak ada. Tak ada. Not really. Nah, yep, a bit. FTSE 250 is more berkaitan. FTSE 250 is more berkaitan. Ingat, ini lagi banyak candle. Sebab ini tutup. Ini buka pada pukul 3. FTSE 250. Dia tak ada. Dia tak. Bukannya indeks tu terus. Sebab GBP ni tak mempunyai sifat macam tu. In fact, kalau GBP kuat, FTSE jatuh tau.
GDP kuat, FTSE jatuh. Sebabnya company-company dalam FTSE itu company yang operate di luar dan banyak bergantung kepada komoditi. Tengok FTSE 100 company. Tengok company-company dia. Tengok. Ni adalah FTSE 100. Ada tengok company-company dia. Company-company dia yang besar-besarnya dia kepada company yang terlibat dalam apa? Dalam mining, terlibat dalam terlibat dalam banking. Dia bukannya kepada lokal punya ni, dia banyak di luar. Tu company-company dia. Mana mining tadi? Yang ni. Contohnya kepada company berat dia, company-company macam banking, HSBC kat situ. Ni company Standard Chartered. Ni company dia. Yang operate bukannya hanya kat London, dia kat luar. Jadi kalau GDP kuat, dia bawa duit dia balik, rugi. Macam kita lah, kita buka kedai dekat Singapura, ringgit jatuh, kita bawa balik, makin rugilah kita. Itu short term. Dia tak dapat dikaitkan dengan GDP. Tak dapat. Faham? GDP tak ada kaitan benda tu. Okey? Tak, GDP buat dia punya teknikal, dia tak dapat kaitkan dia dengan dia. Tak ada. Dia tak ada macam tu. GDP pernah tak anda dengar saya sebut apa-apa? Tak ada. Dia flanker mata wang seperti Comdor, seperti Euro, Chef, GDP ni, anda tak dapat kaitkan dia one to one. JPY dengan US dollar anda dapat. Pernah tak dengar saya banyak cerita Euro kait dengan ni? Tak dapat. US 10 years adalah yield. ZN adalah price. Yep. ZN dengan tu adalah inverse. Saya tak dapat bukan. Saya kena keluar balik ni. Saya tengok chart dia. Dia memang terbalik kan. Okey? Boleh? Okey. Invest dalam satu sistem, tanggalkan sistem anda. Itu je kita buat. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada hari Khamis. Jangan lupa untuk ikut Helmi punya live pada malam esok pada jam 9. Ada pelbagai hadiah yang ditawarkan. Anda juga dapat dengar celoteh Helmi kan. Tanya dia susah-susah sikit. Dengan saya tanya susah, dengan Helmi tanya senang-senang. Okey, jumpa lagi pada hari Khamis ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Thank you. Buat yang saya cakap tadi. Try buat dia. Video log anda. Buat Okey.